Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Sarawak. Mari kita saksikan antara paparan Awani Sarawak pada malam ini. Jumlah kita kecil, tapi alhamdulillah 30 tahun kita telah dapat menjagakan diri kita dan kita kerjasama. Kuching, tuan rumah kejohanan MAO Championship 2019 Jun ini. Pelajar dari Miri diiktiraf NASA. Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Atas azam dan minat, seorang pelajar 13 tahun dari Miri antara 5 pemenang pertandingan mereka Mission Patch Agensi Pentadbiran Angkasa dan Aeronautik Negara NASA bagi misi mereka ke Marikh pada tahun 2024. Teng Wei Rui, pelajar sekolah menengah PMIN dipilih bersama wakil dari Sri Lanka dan 3 wakil dari Amerika Syarikat. Pertandingan ini mendapat 10,000 penyertaan dari pelajar berusia di antara 7 hingga 13 tahun. Pertandingan design a mission patch ini dilakukan secara online dan mendapat sokongan sebuah platform koding kanak-kanak iaitu Tinkers. Pemenang pertandingan ini mendapat peluang untuk mengadakan persidangan video dengan pakar dari NASA, Dr. Jitendra Joshi. Awani Sarawak mendapat peluang bertanyakan kepada Teng Wei Rui beberapa perkara. Dari mana datangnya minat serta mana tahu akan pertandingan ini. Juga apa agaknya yang hendak ditanyakan kepada pakar NASA itu nanti. Dengarkan jawapan Wei Rui. Teacher tell me that they have a competition about design a mission patch. I feel lucky by chosen in 10,000 people. How to they fix the engine when the engine is broke? Yes, I would like to go to there. Kami juga sempat bertanyakan guru pembimbing Wei Rui mengenai persiapan mereka sertai kejohanan itu. So that's why we got a lot. We did our own research, what is it about, what's this NASA mission, and then we also share with the students and basically set the stage up, give them the background, because a lot of them have no idea what is NASA. And what is mission, what is rocket, they have no idea. So we get them to do a little bit of research and start to really put things together on when the competition starts and submit their design on the 5th of May. So it's just within pretty much 1 week time frame for them to really get ready and put their thoughts together. Sudah pasti dengan pencapaian ini, beliau mahu cungkil bakat pelajar lain sertai kejohanan ini. Coding class for them and help them to gain different kind of knowledge based on different topics. There are areas. So I think in September and in November there will be, more competitions coming in. So I hope they will be very excited to participate in the upcoming competition. But for me as an educator, this is like a dream come true where, getting 13 years old boy from Miri to win the competition worldwide. Kuching terus jadi tumpuan dunia. Kali ini jadi tuan rumah bagi kejohanan Malaysia Amateur Open Golf Championship MAO 2019 pada 20 hingga 23 Jun ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beberapa buah negara sudah mengesahkan penyertaan. Pada masa ini sudah confirm 16 negara yang akan terlibat, yang melibatkan lebih daripada 60 orang pemain, dan jumlah ini akan terus meningkat kerana tarikh untuk penutupan belum lagi tamat ataupun belum lagi habis, dan dijangka jumlah pemain yang akan datang berkunjung ke negeri Sarawak untuk bermain dalam Amateur Open ini, Malaysian Amateur Open ini dijangka lebih daripada 200 orang. Beliau berkata, semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa penganjur di Kuching, MAO merupakan antara kejohanan golf tertua di rantau Asia maupun dunia.
Kini penganjuran edisi ke-117 diadakan di Malaysia dan Sarawak diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah sekali lagi selepas kali pertama dianjurkan pada 2015. Diharapkan kejohanan ini nanti akan dapat menarik ramai pelancong untuk datang ke Sarawak untuk menyaksikan kejohanan itu nanti di samping menikmati keindahan dan keunikan yang terdapat di dalam Sarawak. Indi Awang Indi Asung. Itu adalah tema yang dipilih untuk sambutan Gawai Peringkat Negeri Sarawak 2019. Tema yang bermaksud sehati sejiwa ini beri makna besar kepada masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Ini kerana ia mencerminkan perpaduan dan juga keharmonian Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Hambas berkata, tahun ini adalah giliran masyarakat Bidayuh untuk menganjurkan perayaan tersebut. Bagi memeriahkan sambutan kali ini, pelbagai rumah panjang dan inap desa akan ikut serta bagi penganjuran di peringkat daerah dan kemuncaknya akan diadakan di Hotel Imperial di Kuching pada 15 Jun akan datang. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk mempromosikan Bumi Kenyalang sejajar dengan Tahun Melawat Sarawak 2019. Sementara itu, perayaan Gawai dan Aidilfitri yang semakin hampir, pastinya penggunaan elektrik juga akan bertambah. Berwaspada dan elak penggunaan berlebihan. Demikian nasihat Sarawak Energy. So we have our people on the ground to look at whether there is potential for overloading, and we will take steps to ensure that that it will not happen, yeah. We have people on standby di seluruh kawasan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Sarawak sebagai negeri yang berhampiran dengan wilayah tersebut sudah pasti akan menikmati spillover effects. Pengurusan zakat di negeri ini yang ditadbir urus oleh Tabung Baitul Mal Sarawak diiktiraf sebagai pengurusan terbaik di seluruh negara. Kata Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ia satu pengiktirafan yang amat membanggakan dan nasihat Abang Jo, ia tidak wajar terhenti di peringkat badan induk sahaja. Sebaliknya harus diperluas ke masjid dan surau di seluruh Sarawak. Untuk itu, institusi agama perlu memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan mereka terbaik dan diiktiraf, terutama sekali dari segi penjagaannya. Jadi pengurusan masjid dan surau kita uruskan dengan baik. Jawatankuasa masjid, kerjasama. Ada tidak jawatankuasa? Kalau si nak pilih untuk tahun baru, si yang sembahyang masjid ya. Ini minta maaf lah, ini berlaku. Tapi kita kerjasama demi untuk masjid. Setiap tahun pada bulan Ramadan, sebanyak 1,480 buah masjid dan surau di seluruh Sarawak menerima bantuan RM1,000 daripada Majlis Islam Sarawak menerusi Tabung Baitul Mal Sarawak dengan peruntukan RM1.48 juta. Selain itu, kata Abang Jo, kejayaan Sarawak selama 30 tahun sehingga kini adalah berlandaskan konsep zakat tanggungjawab bersama, walaupun jumlah masyarakat Islam di Sarawak adalah kecil. Walaupun jumlah kita kecil, tapi Alhamdulillah 30 tahun tu kita telah dapat menjagakan diri kita dan kita kerjasama. Ini adalah konsep zakat tanggungjawab bersama. Alhamdulillah, banyak-banyak terima kasih. Tapi yalah, di situ pun kami rasa bersyukur. Dosa telinga tiada, kurang, ada pun kurang. Dosa mata pun kurang. Jadi apa yang patut zikir je lah. Rasa gembira lah, happy. Tak Baitul Mal beri sumbangan tu. Okey, terima kasih banyak-banyak lah dengan Baitul Mal di Sarawak ni. Kami rasa terharu lah dan berterima kasih kepada pihak Baitul Mal kerana sudi datang ke rumah kami yang si berapa tu memberi bantuan kami. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum tu kami belum ada dapat bantuan apa-apa kecuali dari Baitul Mal tu je lah. Demikian adalah luahan penerima bantuan program ziarah asnaf bersama Mufti. Mereka antara 1,471 keluarga penerima bantuan sara hidup. Program ini adalah untuk santuni golongan kurang berkemampuan. Selain zakat, sumbangan barangan keperluan harian juga diberikan kepada para asnaf.
Alhamdulillah, saya dengan semua warga kerja termasuk Saibu Semahan Datuk Mufti telah bersama kita turun padang sebagai satu cara kita untuk mengamati dan menjiwai apa sebenarnya isu yang dihadapi oleh Wang Ya tadilah. Cadangan perpindahan Ibu Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan beri faedah buat Sarawak. Bagi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, jika ia direalisasikan, Sarawak bakal raih untung dari segi ekonomi. Kenyataan Ahli Parlimen Santubong itu turut disokong pensyarah kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Dan ini pula kita dengarkan pandangan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi UiTM Sarawak berhubung cadangan itu. Sudah pasti ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan ia akan menjadi pusat kewangan ya di wilayah tersebut. Sarawak sebagai negeri yang berhampiran dengan wilayah tersebut sudah pasti akan menikmati spillover effects daripada perkembangan ini. Kita menjangka akan berlaku peningkatan di segi perdagangan dua hala di antara Sarawak dengan Indonesia, dan dengan jarak yang begitu hampir dengan wilayah tersebut, sudah pasti kita akan mendapat kunjungan yang lebih ramai ke Sarawak. Dan ini pula pandangan orang Sarawak tentang cadangan pemindahan itu ke Kalimantan. Masa kata menyari pindah ke Kalimantan, nya okey juga sebabnya dekat dengan kita nak, and then lagi pun nya pun dekat, nya pun apa tak dari sektor ekonomi nya pun nak pelancongan kita pun boleh tahan juga. Pada pendapat kami ada bagusnya lah mun Presiden Indonesia pindahkan ibu negara dari Jakarta ke Kalimantan, sebab kini itu Kalimantan bebas dari bencana alam lah. Seperti gempa bumi ataupun gunung berapi. Kami rasa bagus ya, dari Presiden Jakarta ya bagus, sebab kemungkinannya boleh kepadatan penduduk Jakarta tu boleh dikurangkan bila dipindah ke Kalimantan di GICG. Yang pun iklim Jakarta tu nya selalu gempa bumi, kesesakan lalu lintas. 1.47 bilion ringgit itu jumlah yang telah diluluskan bagi menjalankan projek pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang Urda. Dan kesemua 37 projek ini akan dimulakan pada tahun depan. Projek-projek ini akan merangkumi pembinaan jalan raya, bekalan air dan juga elektrik. Antara kawasan yang mendapat manfaat adalah Kanawit, Song, Kapit, Bukit Mabong dan daerah Belaga. Seperti mana matlamat Urda, penubuhannya adalah untuk merancangkan lagi pembangunan dan menjadikan kawasan itu lebih sistematik, terutamanya dari segi pengagihan dana. Pembangunan yang bakal dilaksanakan ini pastinya beri kelebihan kepada sektor agrikultur, pelancongan dan pembangunan fizikal buat penduduk di kawasan-kawasan tersebut. 96 orang yang dikehendaki atau wanted person. Kesemua mereka bagi bantu siasatan pihak polis atas pelbagai kesalahan penipuan. Daripada jumlah itu, 78 orang dikehendaki terlibat dengan kes penipuan termasuk Macau scam, African scam, tipu menyamar, tipu cek dan tipu pelancongan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Superintendent Mustafa Kamal Gani Abdullah beritahu, kes Macau scam rekodkan jumlah kerugian tertinggi iaitu 3.9 juta ringgit daripada 63 kes yang direkodkan dengan 15 tangkapan sejak Januari hingga 20 Mei. Mengenai kes tipu pelancongan pula, ia libatkan 62 mangsa dengan kerugian kira-kira RM126,000. Mustafa juga dedahkan bahawa daerah Kuching rekodkan jumlah orang dikehendaki paling ramai iaitu 39 orang diikuti 18 orang di Miri. Kesemua mereka adalah rakyat tempatan. Sehubungan itu, Mustafa meminta orang ramai yang punyai maklumat mengenai orang yang dikehendaki tampil menyalurkan maklumat ke Balai Polis Berhampiran. Laporan itu tadi mengakhiri Awani Sarawak pada malam ini. Saya Nikisah Nyambar, salam hormat. Kita jumpa lagi.